Hai Mamas dan Papas, hari ni Dr. Mama Shah ada dengan tim. Kita tim, tapi sebenarnya obviously nama penuh dia, kita biarlah tim sendiri yang kenalkan diri. Boleh Adil? Okey. Silakan. Alright, nama saya Siti Fatimah binti Muhammad. Saya berasal daripada Kuala Lumpur, tapi saya duduk kat Johor. Saya bekerja di KL. Saya bekerja di Tentera Darat Malaysia. Recently sekarang ni saya seorang jurulatih part time. And then sama saya seorang masih lagi berlari untuk negara lagi. Saya sekarang menetap di Bangi lah. Sebenarnya hari ni kita bawakan atlet negara ya. So kita hari ni nak kupaskan lagi banyak kisah-kisah atlet negara kita dan sampai sekarang masih lagi memberikan orang kata khidmat kepada masyarakat dan juga orang kata you aspire to build more new athletes dalam Malaysia ni tengah mencongkil mencongkil bakat, tapi at the same time mesti ada history behind it. Mesti ada stories. Kenapa sampai sekarang masih lagi? Of course mungkin minat dan masih lagi dalam dunia sukan. Mungkin boleh cerita sikit pasal background you. Okay, background. Okay, asalnya saya sekolah di Johor Bahru. Saya duduk kat Skudai. So asalnya saya memang sekolah Cina. And then sekolah Cina memang mostly diorang memang minat pada sukan. So saya sebenarnya tak adalah into deep in the sukan. Tapi kalau kat rumah orang kata kalau kita orang kampung-kampung suka berlari, suka main kejar-kejar, suka ni. So at time masa dekat sekolah tu ada sukan sekolah. So kita pun masa time sukan sekolah tu tak macam sekarang. Zaman sukan sekolah dulu mostly banyak main apa ni yang sudu bawa bola-bola sukan tu. Sukan ikan. Mostly zaman dulu sukan ikan dia tak banyak pada acara sekarang ni. So masa tu saya pun cubalah cikgu suruh main dan cakap boleh juga aku laju juga bawa benda ni, bawa layang guni laju juga kan. So dari situ lepas tu and then arwah ayah, arwah mak pun tak pernah tahu pun saya ni memang berbakat. Dia tak berapa deep to the sport sangat lah. Ini umur berapa ni masa ni? Sekarang ni? Tak masa tu yang... Masa time tu umur 10 tahun. 10 tahun 9 tahun. 9 tahun 9 Okey, tahun. masa tu self-discovery. Sendiri yang cari. So tapi kalau kat kawasan area kampung dulu tu memang saya paling top lah. Suka lari dengan kau main kejar-kejar, main galah panjang kan. So inilah yang paling laju ni. Tim. So dulu lepas tu and then masa sukan sekolah, lepas tu mula ni cikgu cakap, okay, why not you join sukan sekolah? Saya tak tahu sukan sekolah tu apa. And then masa dia cakap, okay, nanti awak main acara lompat jauh. Lompat jauh dengan lompat tinggi. Mula ni lompat jauh dengan lompat tinggi. Saya tak main acara larian pun. Okay. So why not try? And then kita try lah sukan sekolah. Try lompat jauh, lompat tinggi. Time tu lompat pun dia cakap lompat saja. Lompat je cikgu cakap. Ini bahasa Cina lah. Lompat je. Okay, cakap okay lompat. Saya pun lompat lepas. Wow. So lompat jauh tu saya cakap bila kita keluar kampung ni kekuatan dia lain sikit. So bila saya lompat jauh pula dapat wakil sekolah. Wow. At that time wakil sekolah, lepas tu sekolah saya dia orang budak-budak Cina mostly lah more to pelajaran. I see. Walaupun saya dapat wakil sekolah untuk acara lompat jauh, lompat tinggi, and then saya dapat main acara 100 dengan 200 meter. Okay. All-rounder. Lompat boleh, lari boleh, okey. Alright. So bila main lompat tinggi, saya dapat juga nombor 3. Wow. Masa tu dapat nombor 3 umur 10 tahun. Kategori umur 10 tahun saya dapat nombor 3 wakil sekolah Cina. Wow. So bila time tu boleh lupa aku lompat punya. Tapi pergi lompat jauh pula. Next day pergi lompat jauh. Lompat lebih kurang 3.5 meter. Time tu umur 10 tahun 3.5 tu dah jauh dah tu untuk 10 tahun. Nombor 1. So bila dapat nombor 1 tu tapi lepas tu saya compare antara lompat jauh dengan lompat tinggi mana saya minat. Tapi saya more minat kepada acara lompat jauh. Okay. Sebab dia lagi more, saya tak minat yang saya gayat sikit tinggi. Nak bagi tahu saya ni sprinter tapi saya gayat je. tak apa. Tinggi saya gayat. Berpusing-pusing yang terbalik badan tu saya tak berminat. Tapi saya minat benda yang satu direction saja. So and then the next day competition juga dalam masa 4 hari tu acara 100 meter. Masa tu dalam 100 meter tu mana ada spike, tak tahu apa benda, buka kasut, warm up pun tak tahu dengan kaki ayam. Kaki ayam Kaki ayam. Dulu Dulu kaki ayam je, tak ada spike-spike. Zaman sekarang umur 10 tahun dah ada spike. Saya pun tak tahu lagi. Umur kaki ayam, pakai kaki ayam, lari lagi 1 meter nombor 2. Oh my god. Nombor 2. Tak payah pakai spike pun dapat nombor 2 ya. Okay, alright. Okay, and then the next day 200 meter dapat nombor 3. That's itu bermulanya. Itulah mulanya.
Bila bermula time tu, saya dapat wakil MSSJ. And the best part, first time pergi MSSJ, dia kira wakil daerah Johor Bahru. Johor Bahru. Untuk lawan macam Batu Pahat, Keluang. And then saya pergi ke Muar. Itu pertama kali saya mewakili JB. Memang rasa bangga lah. Time tu dengan muka orang cakap muka comot-comot yang kecil-kecil kan. And then, siapa yang tak comot time tu? Mana tahu Zaman sekarang lain lah. lain. Zaman kita dulu masih boleh ada comot. And then masa time tu, okey lah, mak datang support. Tapi bila mak datang support, saya tak suka mak datang support. Oh, dah kenapa? Saya punya, saya satukan perangai yang macam, saya rasa malu. Okey, So, faham. saya bila mak datang support tu, saya duduk belakang cikgu. Biar mak tak nampak saya. Saya cakap kalau boleh mak jangan datang. Lepas tu macam lama-lama, lepas tu masa time tu saya MSSJ first time. Tapi saya tak ada menang apa-apa lah. Dalam saya dapat wakil MSSJ tu, saya main acara 200 meter. And then acara lompat jauh, tapi unfortunately saya tak menang. Tapi yang itu first percubaan saya. And then bila balik, itu masih lagi umur 9 tahun? 10 tahun. 10 tahun, 9 tahun, yes. 9 tahun. 9 tahun. And then tahun depannya tu, cuba lagi, berlari lagi. 10 tahun tu saya lari 100, 200, sama juga MSSD. MSSD saya menang. Wakil juga MSSJ. Lepas tu baru arwah dengan mak saya tengok, budak ni betul-betul lah boleh berlari lah. Start bermula dari situ, saya training untuk tahun umur saya 11 tahun. Masa umur 11 tahun, Training. yes, saya training. Saya training dengan arwah ayah, just training biasa-biasa dah, setengah jam je. Tak dia lama-lama zaman sekarang punya training kan. Warm up pun tak reti, apa pun tak. So arwah cakap apa, lari-lari. Larilah. Saya tak tahu siapa saya lari. Cuma cakap okey lari kat padang, lari pusing. Okey dah habis balik. So arwah ayah saya pun dia seorang askar. So baru dia tanya arwah ayah main sports ke? Betul. Lepas tu sedikit tu dia ada tahulah tentang sukan tu. So bila tahun depan tu umur saya 11 tahun, saya bertanding di MSSD dengan MSSJ. Saya dapat 100 meter, 200 meter, 4 kali 100, 4 kali 200. Semua kena buat. Oh my god, dia kata 4 acara. And then saya masa MSSD, saya tak MSSJ tu saya main 4 acara sebab masa MSSJ tu saya bertanding dekat JB. Saya main acara lompat jauh, and then tiba-tiba masa tengah lompat tu saya punya siku saya terkena lutut. Oh, Bila siku terkena lutut, saya punya siku ni bengkak. Sangat bengkak. Sejak daripada kecederaan tu, mak saya tak kasih main acara lompat jauh. Berhenti acara lompat jauh. okay, itu sebabnya after that you let go. Yes. And then focus running. Betul. And then afterwards, saya kalah lah few event masa MSSJ. Then saya dah diselect mewakili Johor untuk acara 4 kali 100 meter di sukan MSSM di Perlis. Itu first time saya wakil Johor untuk MSSM. So acara 4 kali 100 saja saya pelari ketiga. Itulah salah satu event yang saya dapat lari. So at that time Johor tak ada satu pingat pun untuk Johor. Satu pingat emas pun tak ada. And then dengan rezeki Allah bagi turunkan, time tu dapat kali 100, kita orang dapat pingat emas umur 12 tahun. So itu That is my first. Itu first time 12 tahun dah jandam tu kira macam you punya pinnacle point lah. Yes, itu baru starting point lagi. Oh, itu starting lagi. Starting lagi. Starting lagi. I assume that your parents antara orang yang bagi motivasi dan juga Betul. paling orang kata Betul. yang membuatkan where you are right Yang now. bagi saya bulu roma merembang tiap-tiap hari. So berlari. Ada gaduh-gaduh juga ke kat situ? Itu biasa. Okay, so mamas and papas kalau nampak ada bakat kat anak-anak, it's Betul. okay tengok. Kita ada atlet ni yang betul-betul menjadi sebabkan sebab usaha mama dengan papanya. Okay, so lepas 12 tahun, what happened? Okay, afterwards, bila bapak saya nampak lagi saya punya ada potential lagi menang pingat. So, bapak saya ada mindset. Bapak ada mindset, dia cakap, kita tahun depan, why not kita akan try dapatkan acara 100, 200, 4 kali 100, 4 kali 4, pingat emas untuk Johor. My goodness, bila dah high kita punya dah cakap, lagi-lagi kita kena. And then apa yang berlaku, Tanam tu. yes. Lepas tu setiap pagi lepas mayan subuh, saya terpaksa turun. Lepas saya minum breakfast, telur 2 biji. Mak saya wajib akan buat telur 2 biji. And then saya akan ready for training. Time tu saya training dekat kawasan yang tak ada track, tak ada padang, tak ada. Saya training dekat masa rumah saya tu ada dekat dengan shopping mall. So pagi-pagi kat situ shopping mall tu,
mostly Cina-Cina pagi suka buat exercise. Yelah, we can see that the masyarakat Cina suka Yes. buat morning Tai Chi. yoga, which is very healthy. Yes, betul. And then apa yang saya buat dekat situ, dia ada berbukit. Shopping mall tu berbukit. So dalam pukul 7 pagi tu, dulu mana ada kereta sangat, kurang kereta kan. So saya setiap pagi setiap pagi kecuali hari Ahad saja saya off. Every morning. And then every morning you akan ada normal nutrisi rutin you, which is telur 2 biji. Ya, betul. Raw ke tak raw? Half lah, tengok mak saya dah. Okay, tengoklah kira macam ubah. Tengok mak. And then you do your running. Betul. Every day. You gotta feel how long is the running normally kalau you? 1 jam 15 minit saya beli agak lah. Lebih kurang 6.30 saya start. Saya habis dengan 7.30, 7.45. Wow. Yes. And then after that pergi sekolah? Lepas tu saya sekolah petang. Sekolah petang. Sekolah Okay, petang. faham. Yang paling sedih itulah hari ada 7-8 hari. I have to diet tu whole 8 hari tu. Last day saya punya event dan last 2 days. And then bila pergi makan kat hotel, orang semua dah habis event, saya tengok je kek tu sedapnya, kek makanan so sedapnya. At least nak makan sikit pun, saya tak berani tapi saya jaga makan. Yeah. I'm very tight, memang jaga makan ni. Memang kalau nak ambil... You so fit sampai sekarang, so fit. Yes, memang jaga. Nak tanya umur tapi segan. Hai, jangan. Rahsia. Okay, lepas tu? So, and then saya control, saya cakap, no, Tim, you have to control. Kau datang sini, kau ada purpose. Kau datang bukan untuk makan. Kau datang untuk nak dapatkan medal. And it's something for Malaysia. And then Alhamdulillah, saya pelari pertama, Zalatul Husnia pelari kedua, Komalam Shelly pelari ketiga dan pelari terakhir Amira. Selepas main subuh, do your breakfast and Yeah. go for your run. Okay, Yep. so that is number 1 yang kita belajar ni. Okay, so and then of course lah, Mini tak kisah pun kat mana, janji lari. Betul, janji keep on training saja. I see. So, maintainkan kaki tu, maintainkan larian tu. Okay. Supaya dia ada rhythm, dia ada mileage and then dia akan sedikit pun dia akan membantu otot-otot kita. Sebab dari kecil lah untuk kita, daripada grassroots lah kita bentukkan kaki kita tu supaya ada masa reminder. Okay, muscle memory. Ya, betul. Faham? Okay, I like that. And then, so you run daripada kecil. Does that mean lutut you macam mana you jaga? Okey, masa time tu kita orang tak ada mindset yang ada sakit lutut, sakit ankle, sakit bahu. Zaman saya macam itu yang saya pelik. Masa zaman saya time tu saya tak pernah ada feeling yang sakit macam tu. Faham? Saya tahu bila arwah cakap apa, okey kita lari macam ni. Alright, saya lari. Okey, saya nak speed macam ni, kau kena laju. So dulu sampai sekarang macam sekarang ada zamannya ada starting block. Saya masa arwah saya tak ada starting block, saya pakai batu. Oh, Batu tu sebagai saya punya block saya. you punya starting untuk run. So arwah saya akan cari batu-batu besar kat mana-mana kawasan perumahan yang tak ada, yang orang buang tu. Orang bapak saya akan simpan, letak. And then macam zaman dulu saya pun tak tahu, kena arwah ayah saya ada satu kind of idea. Orang zaman sekarang dia akan pakai weight training vest kan. Vest and then sled pull and then push. Tapi arwah ayah saya dia akan letak bag tu, dia letak buku telefon. Buku telefon Ya betul. Itu namanya determination and belief dia kepada you. Ya Allah, I dengar. Ya Allah, so much love. Saya pun jadi macam pelik. Kenapa arwah buat macam ni? Lari nak kena pikul berat-berat ni for what? Ya. Tapi saya tak ada question mark dengan dia, tak ada apa pun. Just okay lah, mungkin dia kebaikan cakap mungkin ni training, ini betul-betul training. Saya punya mindset ialah ini training. Okay, saya just memang put an effort saya je training saja. Itu namanya you memang believe dengan your father. Betul. You believe dengan, you know your target, your goal. Orang kata, you dah set target. Yes, betul. You dah set target, you just work for it. Yes. Masya Allah, amazing. Ya Allah, best. I dengar macam like terasa terharu dan rasa macam, ya Allah, I need to do more for my kids. But anyhow, selepas tu, so maksudnya you start daripada 13 tahun tu, you start that regime every day. And then ada perubahan ke after that, macam mana? Memang performance saya melonjak. Saya menang MSSM 100 meter pecah rekod, 200 meter 4x100 pecah rekod, 4x200 and then saya dapat olahragawati bawah umur 12 tahun di MSSM. Congratulations. Going back to space, if I kenal you, I dah congratulate you, Alright, of course. thank you. But I mean, I suka sangat bunyi dekat sini ialah determination, Ya, betul. consistency, Ya, and betul. also discipline. Itu memang susah untuk kita nak capai tu. And untuk menjadi seorang atlet, I think that one is number 1 you kena ada kan? Betul. Tahun depan tu, masa tahun umur saya 13 tahun, my dad dengan my mum pergi haji. And then that time tu, saya punya motivation saya kurang. And then 1 bulan tu lah. And then sama time tu ialah saya punya
dia untuk pergi ke MSSM di Sabah, and then down, and then saya makin saya makin drop, and then Masa ni umur berapa? 13 tahun. 13 tahun Yeah, and then bila lepas dia balik, arwah balik je daripada haji, dia marah saya kenapa tak training. Saya cakap saya tak ada, bukan tak ada orang bawa, masa kakak saya bawa saya pergi, tapi saya tak tahu nak buat program apa. Biasanya arwah ada buat program, tapi sedih lah time tu. And then after tu saya dapat mewakili Malaysia first time. First time Mewakili Malaysia sukan dikted atletik di Singapura. Wow. Yes. Dalam tak ada motivasi tu dapat wakil Malaysia juga ya. So dalam masa 2 bulan tu, masa arwah tu time pergi haji dalam bulan 6. So dalam bulan 8 tu dah ready untuk wakil Malaysia. Saya lari, itulah kali pertama saya lari acara 100 meter bawah 13 saat, umur 13 tahun. 12.6 dan saya menang pingat emas untuk Malaysia. First time dalam hidup saya. So macam mana you bounce back daripada you punya orang kata setback lah nak cakap motivasi tengah low lah. How do you bounce back? So basically berapa lama you perlukan masa tu untuk bounce Sekejap back? je, arwah balik. Saya memang set dah ready dah. Saya dah tahu dah, okey arwah balik memang kena training teruk lah. Itu je jawapannya. Okay. And then it happened. Yes. Then that's goal for you. So mindset jugalah. Bagi saya it's a mindset. Kalau kita time tu memang free and then just otak kita hanya fokus satu benda saja, apa yang kita fokus lagi yang tu. Tapi kita akan letak full effort, memang kita akan dapat. Yang tu saya nampak masa zaman saya dulu. Okay. So, I mean, it sound very clear and very simple sebenarnya. Yes, sebab you memang tak ada benda lain, tak ada orang kata distraction. Yes. You tahu this is what you want. Yes. Ini hidup ke tak hidup ke, ini saja you punya direction. Betul. So, tapi at the same time I rasa macam because you have so much support from your father juga, you have so much faith in you because you have your parents kan? Betul. Ini mindset yang kita nak ada kat anak-anak kita sekarang ni. Sebab sekarang ni budak-budak senang sangat dapat semua benda. And dia nak kejayaan kalau boleh semalam. Ya, itu mesti ramai anak hari ni training besok menang. Kan? So sekarang ni kita tak boleh ada mindset tu as also for parents kan. Kita tak boleh expect macam kita tahu anak kita nak lari 2 minggu, kita bagi dia training 2 minggu lepas tu terus dapat first. Tak boleh. Dia kena memang macam you cakap tadi, muscle memory, training, determination, consistency, discipline. Ya Allah, there's a lot of things but it's not impossible. So what's like you would say dalam all of that journey, satu memory yang paling you tak boleh lupa? Manis ke pahit tu? Kita boleh buat dua-dua. Yang mana dulu tu kita nak? Kita go for positive dulu. Kita setengah yang paling best sekali. Positif. Okey, yang positif ialah satu, saya dapat first feeling saya ialah mewakili Malaysia yang Sukan SEA tahun 2007 kat Thailand. Wow. So that's my first time. Saya dapat masuk final dan saya dapat nombor 5 time tu. So that's my feeling. And then sama saya dapat 4 kali 100, saya dapat pingat gangsa untuk Malaysia. Itu first time saya. Mesti feeling tu macam like betul ke ni? Yes. Surrealnya. So time tu umur 19 tahun. 19 years old. 19 And then masa tu you compete dengan siapa you punya competitor paling you ingat masa tu? Oh, sekarang tu diorang pun dah jadi coach dah. Saya nampak saya semua dah jadi coach dah. Dia semua dah tak ada dah. Jadi coach dah suri rumah. Dia masa tu competitor daripada Vietnam dan Thailand. Especially sampai sekarang pun Vietnam, Thailand is very good sprinter. I see. So itulah kita orang kata kalau kita nak comparekan diri kita, kita look for the best. Ya, betul. Compare with the best. Yes, And betul. right now we're looking at Vietnam and Thailand. So insyaAllah Malaysia boleh. Boleh. Kalau team boleh, you also boleh. Okay, so tangan lari. Apakah memory yang you paling tak seronok lah? Aduh, yang ini yang sampai sekarang masih nak cuba lupakan, masih tak boleh lupa jugalah. Saya punya memory paling worst ialah tahun yang saya perform time tu, saya main Asian University Game di Kuala Lumpur. That year is my peak performance, really good performance. Memang dah tip top, dah ready untuk tahun depan saya akan pergi ke World Championship dekat Berlin. Saya ada slot untuk pergi indoor game. So saya memang malang lah, mungkin rezeki, memang bukan rezeki saya, malang tak berbau. Masa saya dah, sebab tu orang cakap recovery is very important. Okay. Alright. So that time saya pergi compete dan saya tak ada cukup rest and keep on training. So at that time tu saya buat hurdle exercise, and then malang ni memang kaki saya sebelah kanan ni dia hitting the hurdle, and then betul-betul sangat sakit. And then saya terlantar ke atas track, saya terbaring, saya cakap coach tak boleh bangun ni. And then dia cakap kenapa? Tak tahu, tadi terhentak dekat hurdle. So
bila saya baring dalam 10 minit, kawan saya pegang-pegang kaki, okey ni. Tapi tapi bila saya belik tengok kaki saya dah bengkak dah. So lutut saya dah bengkak. So and the first month saya pergi check doktor cakap tak ada apa-apa. Second month dia cakap just bone bruise. So lama sangat doktor tak ambil Action to the action dekat problem. kaki dia. 2-3 months. So I'm wasting for 3 months. Actually kalau sebenarnya 3 months dia boleh cover banyak benda. Betul. Right. So and then after 3 months tu dia suruh buat dia cakap why not kita buat MRI. Tapi saya punya mindset time tu saya ingat benda injury biasa tapi saya teruskan latihan juga dalam keadaan tempang. So saya punya hati macam memang luguh hati saya nak menangis sedih cakap aku ni buat apa sebenarnya. And then tapi saya teruskan semangat saya. Aku kena semangat, aku kena kuat sebab tahun ni tahun aku nak pergi ke sukan yang lebih tinggi lagi. Itulah matlamat aku. Saya dah tahun 2000, umur saya dalam 20 rasa, 20, 21. Lupa lah tu. And then apa yang saya buat, pergi buat MRI. And then pergi ke KPG Damansara. Bila report keluar, saya tengok, saya mula tak tahu apa benda tentang report ni. Saya tak tahu tentang injury, sport injury. So dia tulis kat situ tear. Ada 2 jenis tear. Lepas tu saya balik report tu, saya hantar ke ISN, Institut Sukan Negara. Bila tengok balik, saya mak balik, saya ada ACL tear. Oh my god. Ya. Patutlah sakit gila. My Tiga bulan saya makan pil tahan sakit. Saya tak tahu apa yang saya sakit. Siannya you. Yes, lepas tu saya ke ACL tear, meniscus tear, and then medial and lateral. Banyak tu. And that time saya terpaksa buat rehab. Saya semangat lagi, tak apa. Aku tak boleh give up. Betul. Aku tak boleh give up. So saya tanya doktor berapa lama untuk jangka rehat saya, berapa lama ni. Bila saya cakap 6 bulan, saya bila jantung ke bawah, ke naik, ke bawah naik. Saya melinang air mata, telefon mak melinang air mata. Itulah paling mana. Ini kalau sekarang cakap pun masih sedih. Faham. Tapi kita percaya benda-benda semua rezeki datang daripada yang Allah. apa kata Allah and Yes, betul. mesti ada sebab. Betul. Mesti ada sebab banyak benda. Ada hikmah. Ada hikmah. Saya percaya pada ada hikmah. Tak apa. Kita, I mean, in the end of the day, you're still amazing Yes, right now. betul. So, how did you come out from that? Okay, dah masa during rehab tu, saya tak pernah give up. Saya still move on. And then saya consult dengan saya punya fisioterapi, dengan saya punya rehab. Memang diorang memang rush untuk bantu saya untuk get back my performance. Yes. And then saya check dengan biomekanik. Lepas afterward tu memang beratlah dengan tongkat 1 bulan nak lepas tongkat tu. Saya tunggu masa bilalah aku boleh crutches off ni. Itu je. Saya tunggu bila saya nak boleh start jogging. Saya memang tak sabar. And then saya ada satu hari tu saya try berjalan tanpa tongkat. Rupanya tak boleh berjalan tanpa tongkat kalau in between tu tak boleh off tongkat. So saya jalan tanpa tongkat 2 minggu, bengkak balik kaki saya. Basically, orang kata Degil lah. jiwa kuat sangat ni nak berlari ni. degil Faham lah sikit. sangat. Okay, so that's what you were saying just now. Recovery is very important. So kepada adik-adik yang kat luar sana, mamas dan papas, kena make sure ingatkan mereka betapa pentingnya recovery kalau dia nak cepat-cepat masuk. Kena ada regime yang betul, kena make sure ada siapa yang jual physiotherapist? Yes, lagi and my rehab therapist jugalah. rehab therapist. Dua. Sebab diorang ni sports rehab dengan physiotherapist ni berbeza. Okay, So, berbeza. Yes, sebab saya punya sports rehab ni dia more kepada exercises. Okay. So apa yang boleh do and don'ts. So physiotherapy ni more on treatment. Dia pun do and don'ts jugalah. So apa yang boleh weight bearing boleh tak berapa banyak, bila masanya untuk start berjogging, bila masanya bila dah masuk high performance. So dia akan consult. So actually nak jadi seorang atlet ni memang orang kata lagi-lagi dengan zaman sekarang banyak benda yang kita tengok Betul. Of course kita cakap tadi pasal nutrisi. Betul. Kita cakap pasal sports rehab. Kita cakap pasal physiotherapist. Betul. Semua ni kena ada. So kita kena make sure jangan terlepas pandang untuk anak-anak kita kalau betul-betul anak-anak kita ni ada potensi untuk pergi jauh. Betul. Dan of course training lah kan. Yeah. So kita dah dengar semua cerita perjalanannya sampai sekarang. Tapi macam I was just wondering macam mana you seimbangkan dunia sukan dengan kehidupannya? Kehidupan sepanjang saya bersukan, saya memang susah sikit dengan kehidupan luar. Paling saya tak ada social life. Tak ada social life Kurang. Saya kalau social life pun dengan atlet juga, dengan kawan-kawan sendiri.
Which is, okay jom kita lepak mamak. Itu social life lah tu. Cuma mungkin sekejap. bukan the big. Yes, tak ada. Ya, Macam nak merayau ke sana sini tak ada lah. Sebab and then ada hari balik rumah and then mostly pergi mamak, makan dengan kawan and then balik hostel. Asrama dan besok kami orang training lagi. Kalau tidur lewat tu besok nak pergi training letih. Betul. So, yelah macam tu setiap hari pusing balik. Kadang-kadang petang dah habis training penat, balik kat bilik baring je. Oh ya, yeah. Okay. So macam mana you boleh, okay, so kita dah tahu your parents are your main motivation, how you started. Like macam mana you nak consistent, orang kata sustainability lah, sustaining your energy, motivation untuk capai sampai sekarang? Saya ada target. So dalam masa 4 tahun ni, 4 tahun ni apa saya target? Saya keep motivate diri saya tanamkan keazaman. Dan tak ada orang suruh You memang you buat target sendiri? Mak bapak tak ada orang suruh pun. Dia cuma congkel je, kau nak training ke tak? Okey, nak training. Kau nak, kau buat betul-betul. Itu je. Dan yang lain semua saya sendiri. Saya tak ada orang paksa, tak ada. Sampai sekarang pun masih lagi. Sampai mak pun, arwah mak cakap apa? Kalau kau dah penat, sudahlah, berhentilah. Sampai dia cakap macam tu. Tapi saya pun cakap, tak mak, nak kena teruskan juga. Selagi boleh lagi badan ni boleh lakukan, selagi tu kita akan push the last one, orang cakap. Sebab kata Mak Salih kan, push the last one. Yeah, until you get there, right? Like sampai habis lah. Betul. Macam I recently watched Beckham punya documentary. Basically, it's just sampai hujung. I do sampai I dapat ni. Yes. It's amazing, it's amazing. Okay, so basically, kita dah almost at the end, but I have a bit more questions. I hope you okay. For mamas and papas dan juga atlet kita yang bakal muncul ni, apakah orang kata peluang yang you nampak kat Malaysia ada sekarang ni? Dari segi athletics and what not. Nak kata semua sukan lah. Untuk yang grassroots, yang mula-mula baru nak menceburi, kalau kau nak anak menceburi sukan, bagi saya at the first, bagi saya boleh je cuba semua sukan. Tengok mana ke arah minat dia. Jangan kita paksa dia lah, minta dia, dia sendiri yang pilih, dia nak main football ke, dia nak berlari ke. So the age, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tu memang dia bermain. Dia boleh pilih apa yang dia minat. At least kena pilih 3 sukan. 3 Yes, at least mesti ada 3 sukan. Sebab bila kita terlalu banyak sukan, nanti dia akan jadi confused. Bila jadi confused sebab sukan-sukan lain ni melibatkan banyak pergerakan yang berbeza. So dia punya injury dia pun berbeza. So, takut dia tak boleh nak adapt. So biarlah kita ambil contohnya berlari boleh kata dengan kaki kan. So bagi saya berlari, bermain bola keranjang, basketball, which is dia akan pakai upper limb dengan lower limb. Ini yang saya belajar daripada coaches daripada overseas, daripada US. Kalau boleh biarlah budak age macam ni bermula main dengan basketball. Oh, basketball? Yes, because basketball banyakkan jumping, natural jump. And then dia banyak pergerakan, agility. Okay. Yes, dia kaki dengan tangan. So dia punya movement dia akan dia banyak ada speed, dia ada endurance, semua ada dalam tu. Semua ada. Okay. Macam bola dia akan bergerak pada kaki saja, berlari hanya kaki saja. Tapi tangan dia tak ni. Berlari tak banyak agility. Tapi basketball dan suka-suka yang menggunakan upper dengan lower limb, better you can move lah dari tu arah tu. So that's a good start. Yeah. And then you can discover whatever that comes after. Yes, betul. I tak pernah terfikir, and this is really orang kata gold nugget for today. Betul. Definitely. Okay, so next, diet dan pemulihan. Diet. Diet ni susah lah, Malaysia makan sedap sangat. Itu kita semua tahu ya. Diet ni of course kita kena, walaupun dia age 7-8 tahun ke, sugar must cut. Sugar must cut. Dia akan affect kita punya muscle, definitely. Walaupun dia age 7-8 years old ke, dia sugar pun must cut. Boleh ambil, tak ada masalah. Pemakanan ni kita memang makan mesti colourful. Kadang-kadang kita memang rasa, saya pun makan nasi lemak. Okey, setakat nak makan. Kena enjoy kehidupan sikit. Ada, teh tarik pun minum. Tapi kena neutral balik dengan air masak. Okey. Semua sekali, kids ke, orang tua ke apa ke, yang ini yang saya nampak lah, saya tekankan. Sebab dulu saya kalau I cook, sebab ada history, memang ada sejarah arwah ayah, sebab ada kencing manis. So start from that, saya memang takut dengan makanan bergula. So boleh saya akan ambil, tapi saya akan kurangkan. So saya akan cakap semua atlet-atlet saya, mana-mana kawan-kawan pun, bila bertanding ke, bila bersukan, kita perlukan masa yang ready. Bila kita perlukan masa yang ready, kalau boleh kita jangan intake sugar too high. Yes. So kena definitely
sugar control. Betul. Okay, alright. And then in terms of pemulihan, Pemulihan dari segi macam mana doktor? anything that let's say daily exercises, daily training, apa mana pemulihan tu should come in? Pemulihan dari segi recovery atau Recovery. recovery. I mean, okay, recovery bagi saya okay, dalam seminggu punya latihan, kita punya daily life, kita tengok apa kita buat. Kalau it's a very hard work, kita perlukan betul-betul punya, kita rest lah, maknanya kita ada rest lah. Kena tahu bila masa kita perlu berehat, jangan push, bila masanya kita kena jaga kita punya tidur, pemakanan, semua efek lah doktor. Tapi tadi I remember you saying like macam sebagai effect. atlet you kena tidur. Betul. Recovery you time tidur. Dia sama je, lebih kurang pemulihan semua sama je. Kita tahu kita punya kita punya latihan, jadual kita kena tengok apa dari segi latihan, apa yang buat, memang tidur. Tidur. Okay, so banyak-banyakkanlah tidur untuk recover. Yeah, because sekarang ni kids they are so exposed to phones and whatnot. So Betul. benda tu mungkin boleh mengganggu dia punya fokus dan juga dia punya recovery and of course for their development. Betul. So itu antara orang kata musuh kepada anak kita sekarang. Yang budak-budak kalau turun training, especially saya punya kategori lah, Asian kawan-kawan saya pun, saya cakap, no, when you come to training, put your phone at one side. Just forget about your life semua kat luar. Just fokus kat kau punya latihan, sebab this is dia akan memang interrupt dia. Memang buat gangguan. So distract kau punya latihan. So better just fokus. Sebab kita buat latihan, kita buat apa pun, kita perlukan fokus. Bila ada handphone tu memang akan ganggu. Definitely. Okay, mamas and papas boleh bagi tapi kena jaga masa dan penting lah. You cannot run away from technology, but for them to get there, they must know apa yang diorang kena sacrifice, which is phone. Okay, maybe before we end, I want to ask you one last question from our side, and after that kita nak tanya juga pasal BCT Athletics. But before we get there, boleh tak Dr. Mama Shannon, wali semua kita semua nak tahu apakah visi you untuk masa depan? Visi misi untuk kita melahirkan atlet-atlet yang bertaraf dunia. Bertaraf dunia. Yes, We can do it. Yes. We definitely can do it, and you definitely can do it. So maybe you can cerita apakah you punya orang kata you dah ada visi, so now you have a platform which is your BCT Athletics. Boleh tak ceritakan kita punya mamas and papas tentang BCT Athletics? Saya sekarang ni ada buka club di Bangi, which is club ni BCT Club. Saya dengan satu lagi partner. Okay, and then saya ialah head coach, so saya ada lagi 3 lagi coaches lagi yang membantu saya dari belakang. Kayaknya umur untuk umur dalam kelab saya ni daripada grassroots lah, daripada umur 7 tahun, 6 tahun, 7, 8 sampai umur 20 tahun pun boleh, tak ada masalah. Wow. So dari sini kita punya kelab ni membantu nak bantu atlet macam mana how to run, how to sprint, how to run, how to jump, and throwing tak buat lagi lah. Okay, tak apa, I'm sure it will grow. Yeah, jump and sprint lah mostly. So kita akan ajar dia how to do the proper technique run, proper technique jump. So how betul-betul proper teknik menggunakan macam blocks, and then drillings and pernafasan, fokus. So macam-macam lagi lah. Menarik. So how do our mamas and papas nak tahu program ni? Kat mana dia boleh cari? Okay, diorang boleh cari dekat section di section 15 lah. Section 15 dekat Bangi, track Bangi MPKJ Bangi. So and you have IG? IG ada IG, BCT Squad, boleh follow dekat IG. BCT Squad, kita ada letak link kat sini, you all boleh check out. But anyways, dah lama masa kita dah curi ni lebih daripada sejam. So, any last nasihat kepada first kepada mamas dan papas di luar sana, dan juga finally kepada kita punya atlet? Atlet, okay, mama dan papa, saya harap parents boleh bagi semangat kat anak. Bagi tak kisahlah apa sukan pun, just bagi diorang sokongan, jangan bagi diorang mudah give up. And then kalau boleh, kalau diorang give up tu, jangan bagi diorang mudah. Bila diorang give up tu, try bagi motivate diorang juga, supaya diorang teruskan perjuangan diorang. Tak kira lah apa diorang buat pun, dari segi sukan ke pelajaran ke, kita bantu support diorang daripada kiri kanan. Saya tahu banyak mostly pelajar, atlet, banyak
tekanan yang saya nampak sekarang ni. Saya punya kelab pun banyak atlet-atlet yang banyak tekanan. Bila datang dekat track, diorang rasa happy, cakap why you very happy sebab dia dapat bergaul dan dapat jumpa dengan ramai kawan. So nampak sekarang yang dia lah banyak, mostly budak-budak sekarang banyak tekanan. So saya harap diorang datang dekat tempat training ni dapat bagi diorang sedikit bantu diorang punya segi dalaman, inner strength diorang dengan luar. Tak kisahlah apa-apa dengan mindset diorang, jiwa diorang, kita kena tangkap belai diorang juga. That's amazing. That's an amazing nasihat kepada mamas dan papas. And finally kepada atlet-atlet muda kita. Okey, kepada atlet-atlet muda. Jangan hari ni kita buat, kita dah dapat, tak ada. Kita nak sesuatu tu, kita nak kejarkan tu, kita mesti ada matlamat. Kita ada fokus, kita ada disiplin, determination. Betul macam doktor cakap, semua kena ada. Korang perlu letakkan target apa yang korang nak capai. Jangan disebabkan satu benda dah hari ni kita tumbang, kita cedera, doesn't mean that kita akan kalah selama-lamanya dan kita tak boleh move on. No, that's wrong. You can go and bangun balik, kuatkan hati, letak balik. Doa. Dengar cakap ibu bapa. Minta restu ibu bapa. Itu yang paling penting sekali coach tekankan. So minta doa ibu bapa, lepas tu hormat ibu bapa dan teruskan perjuangan hidup kita. Jangan mudah mengalah. Jangan mudah mengalah. Naik bulu roma. Mama saya dengar. InsyaAllah kita dah tengok macam mana tim sekarang. Ini ialah orang kata living proof. You can do it. If she can do it, you can do it. Betul. Yeah. So, thank you so much team for the opportunity for us to dengar cerita you, for us to share your story and to nasihat-nasihat yang memang sangat-sangat gold nuggets. So again, thank you so much. Welcome, doktor. Dr. Mama nak hantar anak dekat atlet. Boleh, mari. Kita kasih push sekali. Okay, alright. Ajab, last. Untuk masuk ke BCT ni, adakah semua, kalau dia orang buat sports lain, semua boleh join ke tidak? Betul pasal saya cakap, saya punya City Squad ni more kepada athletics. Tapi dos kebanyakan ada ya juga yang sports lain, contohnya bola, ada yang sukan-sukan lain, diorang perlukan fitness. Sebab atletik dia mother of sport. Dia berlari, jump, run and throw, sprint. So fitness kat situ ada, memang akan dapat speednya. So apa-apa sport pun boleh datang, tak ada masalah. Okay, so athletics, mother of sports. So okay, thank you so much again, Tim. Alright, Thank you, mamas and papas, for listening. So we'll see you soon again. Bye.